Tunggu. Sampai ke surah apa ya? Kitab baru 70. Kitab lama 75. 70. Perenggan bawah sekali, InsyaAllah. Kita lama muka surat 88, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati billahi war rasulin. Allahumma ghnina bi'alin haram wa bismika Allahumma ya da'i ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antum wal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang Maha insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ke surat 70, kitab baru. Kitab lama muka surat 88. Bab yang masih lagi kita sentuh, iaitu bab sifat ahli syurga. InsyaAllah kita tengok perenggan ini bawah InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Arkam radhiyallahu anhu berkata, seorang ahli kitab datang kepada Nabi SAW dan bertanya,
Ya Abul Qasim, Ya Abul Qasim, apakah engkau nyatakan bahawa orang syurga itu makan dan minum? Jawab Nabi SAW, ya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang ahli syurga diberi kekuatan 100 orang dalam makan minum, 100 orang dalam makan, minum dan jima, iaitu bersetubuh. Ia berkata, sedang orang yang makan minum ia lazimnya berhajat, sedang syurga itu bersih, tidak ada kotoran. Jawab Nabi SAW, hajat seseorang itu berupa peluh keringat yang berbau harum bagaikan kasturi. Itu nikmat ahli syurga. Kita ni memang nak masuk syurga, betul? Tak ada tempat lain. Sini pun cantik, surau ni cantik, tapi sementara saja. Yang paling hebat di syurga. Taman ni pun cantik, tapi yang paling cantik syurga. Tak ada tempat lain. Pasal apa? Yang sini sebentar saja, cukup masa habis. Orang Jawa kata mampir saja, betul? Sebentar saja, cukup masa habis. Ni dah masuk 27 Muharram ini, betul? Allah dan laju Muharram dah nak habis. Maksudnya umur bertambah. Senja tadi tambah lagi umur. Tahun dah jadi 1442. Bertambah. Ni pun dah bulan 9 dah nak habis dah. Pertengahan bulan September. Lagi 3 bulan habis dah 2020. Sampai ke tak sampai 2020? Sampai dah. Ya. Tu. Tapi yang tak boleh lupa 2020 apa dia? Ni ikon utama, betul. Ya, 2020 yang kita cita-citakan dulu. Inilah dia, ikon utama. Tak percaya besok cucu tahun 20 40 lah, kalau panjang umur sampai 20 40 cucu tunjuk, atuk ni apa? Ikon dia kata. Ikon apa? 2020 tu nombor bertambah. Ya, nombor bertambah, tapi peruntukan untuk kita meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Cukup masa Allah ambil. Ni ya Allah bagi peluang kita, masih lagi hidup, masih lagi bernafas, masih bernyawa lagi, belum di kampus, belum ditanam, bahasa kasar, bahasa lembutnya belum disimpan. Tu sebab tu bagi peluang kita ni duduk dalam surau. Ni dibacakan hari ni sifat orang ahli syurga. Kalau boleh, itulah sepatutnya kita cita-citakan. Berkata Ustaz Fazrul dalam My Quran Time. Dah masuk episod berapa sekarang? 98. Dah masuk juzuk keempat. Nak habis surah Al-Imran. Kita kadang-kadang kita ingatkan dunia ni waktu zaman sekarang dicuba. Rupanya zaman perang Uhud tu umat Islam pun dicuba Allah Ta'ala. Dah menang dah perang Uhud, pusingan pertama, betul? Tapi tiba-tiba lekanya umat Islam, lawanya. Tu zaman Rasulullah. Pasal apa? Zaman Nabi tu dah akhirnya terleka sekejap. Terleka bukan sekejap, terleka sampai tewas pusingan kedua perang Uhud. Tewas umat Islam. Pasal apa? Kelekaan. Pasal apa leka? Leka dengan bab harta waktu perang. Seronok dapat harta. Bab dunia tu, bab dunia. Terlupa dia sedang menderhaka dengan Rasulullah SAW. Nabi dah pesan jangan bergerak, betul? Jaga perisai, jaga benteng Islam. Tu nak mengingatkan kita zaman sekarang, hati-hati. Kita ni bila-bila umat Islam akan diserang. Kalau leka je, tak nak bersatu kita, tak nak muafakat langsung, kita ni dah ada Quran, bukan Quran lah, dah ada My Quran Time, betul? Punya hebat tuan-tuan, 4 jam sehari. Tadi pukul 5 dah habis
Pukul 12 siaran langsung. Sekejap lagi pukul 10 ulang lagi. Besok pukul 6. Tak cukup lagi. Share Facebook. Ada tak Facebook? Boleh rewind lagi. Dalam YouTube ada lagi? Dalam YouTube ada lagi. Dalam Instagram ada lagi ulang. Non-stop tuan-tuan. Maknanya kalau tak tengok juga, kita tak ada masa juga dengan Quran, kita bakal dibantai satu hari nanti. Pasal apa? Allah dah bagi hadiah yang paling hebat. Betul? Sehebat-hebatnya hadiah Allah Ta'ala ialah tu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak masuk surga ni, bab sifat surga dan ahlinya. Nak masuk surga ni, kita kalau boleh tak mau dibakar tuan-tuan. Selagi tak bersih, selagi tu kita akan dibakar. Tadi Tok Imam baca, Allahumma ajirna minan nar. Betul? 7 kali, 7 pintu standby nak menyedot kita, nak memelasah kita di neraka besok. 7 pintu. Pasal tu diceritakan dalam My Quran Time tu, nak buat emas, asal emas tu kotor. Betul? Bila emas tu kotor, apa dibuat? Dibakar, dinyalakan api, menyala-nyala, cair emas tu sampai hilang semua kekotoran, baru betul-betul dapat pure emas yang bernilai tinggi. Sama juga kita nak masuk ke dalam syurga, kita selagi tak bersih nak masuk ke dalam sana, belum boleh lagi tuan-tuan. Sama macam kita sembahyang. Betul? Nak sembahyang, bersuci tak kita? Bersuci, bersih. Hadas besar, hadas kecil. Sekarang lagi bersuci, dah wuduk, masuk ke situ, register nama. Bukan register nama, sanitizer. Masuk, tak boleh juga check temperature. 37 ke atas, sila balik. Betul SOP? 37 ke atas, sila balik. 37 ke bawah, boleh masuk. Masuk, bawa sejadah sendiri. Tu, nampak? Luruskan saf, betul, luruskan saf, tapi jarang-jarang. Tumit tu kena sama, line tu walaupun tak boleh rapat, tapi line tumit tu kena samalah nak dapatkan pahala saf tu. Tu, nampak? Punya hebat zaman sekarang. Allah peringatkan kita pasal kita dulu kedegilan yang amat sangat. Tak nak berjemaah, tak nak bersama-sama. Bila imam kata luruskan saf, tak nak juga. Masih lagi jarang-jarang. Nak dia tempat dia sendiri juga tu. Siap tulis nama dia. Bawa kipas, bawa ikon. Betul? Allah. Tu kadang-kadang kita memang terlampau teruk sangat perangai kita. Allah bagi segala macam-macam tuan-tuan. Hati-hatilah dengan peringatan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita nak jadi ahli syurga. Jangan cari lain tuan-tuan. Jangan kita nak patah balik ke neraka. Kita bukan kampung kita neraka tu. Tak percaya, tanya Tok Adam. Tok Adam asal di mana? Syurga. Bukan Sungai Kantan. Betul? Bukan. Kalau orang kampung Sungai Kantan, dia dah keluar, dia jadi muhajirin, dia hijrah ke tempat lain, tiba-tiba raya dia balik kampung Sungai Ramal. Kenempuk tak? Kenempuk lah. Mak bapak dia di Sungai Kantan, dia balik Sungai Ramal. Melampau lah. Tak, dia tetap balik ke kampung dia. Kita pun asal daripada surga, kena balik kepada surga. Tu sebenarnya. Tapi cara kena ada lesen, caranya kena ada bersih sebersih-bersihnya, baru kita boleh masuk ke dalam surga. Tu harum bila dalam surga tu, kata Rasulullah SAW, hebatnya kekuatan orang dalam surga tu, makan dia, minum dia terlalu hebat, berganda-ganda. Kita sini makan 2-3 pinggan dah terasa hebat. Betul? Dulu ada Ustaz Semai kamu cerita, orang buat pertanding makan roti canai. Hebat tak? Hebat. Berapa keping habis? 20 keping habis. Pertandingan memakan roti canai. Cukup masa minum air kembang dalam perut, mati. Betul-betul. Tepung tu masuk dalam perut banyak. Minum air suam 1 gelas, kembang tak tepung tu? Tembang, tak payah uli. Kembang tu dalam perut. Mati terus tuan. Dia buat rekod, tapi dia rekod dia mati cepat. Ni berlaku, tak ditulis. Ni nampak? Rekod. Maksudnya kita tak terdaya macam di syurga. Syurga tu macam-macam kita boleh makan. Sebab tu cari jalan. Tu peluh dia hebat. Harum kasturi. Tu
bagaikan kasturi, ya. Tu hebatnya bab syurga. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Muttah bin Sumai mengenai firman Allah, tuba lahum wa husnu ma'am. Tuba ialah pohon di syurga yang dahannya dapat menaungi tiap-tiap di rumah di syurga. Di dalamnya berbagai macam buah dan dihinggapi burung-burung besar, sehingga bila seorang ingin burung dapat memanggilnya dan segera jatuh di atas meja makannya, dan dapat makan di sayap yang sebelah berupa daging dan yang sebelah berupa panggangan. Kemudian bila telah selesai, ia terbang kembali. Allah, Tuhan. Tak payah nak jerat, tak payah nak lastik, tak payah nak tembak. Betul? Kita nak makan ayam hutan, terpaksa ambil lesen senapang. Betul? Dah dapat lesen, lulus, baru kita boleh pergi tembak. Tak boleh juga, tunggu musim. Nak tembak burung punai pun tunggu musim. Burung yang sedap, betul? Tu tunggu musim baru dapat. Ni tak payah, panggil aja, datang, terbang. Dah selesai makan, terbang balik, tuan. Lalu ke tak lalu, tuan? Tu kena renung kita. Hebatnya syurga. Nampak, Dari Al-Amashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannah min ummati ala suratil qamari lailatal badri summa allazi nayalunahum ala suratin ashaddu najmin ida'atan summa hum ba'da zalika ala manazila la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yabzukun wa la yamtakhitu amsyatuhumuz zahabu wa majahiruhumul alwatu wa rashhumul misk wa akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin ala tuli abihim Adam alaihi salam sittuna zira'ah. Nabi SAW bersabda, golongan pertama akan masuk surga dari umatku bagaikan bulan purnama, kemudian yang berikutnya bagaikan bintang yang amat terang di langit, kemudian sesudah itu menurut tingkatnya masing-masing. Mereka tidak kencing dan buang air, tidak berludah dan tidak hingus. Sikat rambut mereka dari emas, ukup-ukup mereka dari kayu gahru yang harum, dan peluh mereka kasturi. Bentuk mereka seperti seorang yang tingginya bagaikan Adam alaihissalam 60 hasta. Allah, tuan. Sebesar-besar, betul. Orang Minang kata segadang-gadang. Besar manusia, tuan. Original kita ni tinggi, kalau ikut Tok Adam kita 60 hasta. 60 hasta tinggi mana, tuan-tuan? Satu hasta 1.5 feet. Betul? Hujung jari sampai hujung siku, 1 kaki setengah lebih. 1.5 kali 60 berapa? 60 kali 1 60. 60 kali 0.5 30. 30 campur 60 90 kaki, tuan-tuan. Nampak? Kalau nak ke Kajang, ke Samuri, Suatib, berapa langkah, tuan-tuan, di sini? Tu hebatnya besok kita, ahli surga. Pasal keturunan Adam 60 hasta. Bayangkan, tu hebatnya. Masuk umat Rasulullah SAW, golongan yang pertama masuk surga bagaikan bulan purnama. Allah, tuan, bercahaya, tuan. Cantiknya bulan tu macam itulah besok ahli surga level yang atas sekali, golongan yang pertama. Golongan kedua berikutnya bagaikan bintang yang terang di langit, macam-macam, kan. Bersinar-sinar. Kemudian sesudah menurut tingkatannya, yang lain mengikut perangai dia waktu di dunia. Nampak? Itu kadang-kadang kita ni Allah bagi peluang sekarang dengan Quran, tuan-tuan. Kena ingat, saya baca kitab lama yang dihadiahkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus daripada Brunei.
tajuk dia Jembatan ke Langit. Tengok satu, ada masa itu kita baca. Penulis ni kehilangan anak, cerita bab mati. Dia suami isteri punya redha ni, nak dapatkan keredaan, nak tahan sedih, nak tahan sebab kehilangan anak yang sedang belajar Arabik dalam degree tu. Meninggal mandi laut, mungkin kena obor-obor kot, tu lah meninggal. Tapi dia keredaan tu dahsyat. Terpaksa cari ilmu menghadap macam mana nak redha bab kematian. Bukan orang lain, anak sendiri. Hebatnya dicerita salah satu cerita, bila mati ditanya kepada ulama pasal anak tu tengah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni memang nak mengaji kitab lah sebenarnya, tapi bahasa Arab dulu baca. Tapi bila dah ada bahasa Arab, senang nak menghadap kitab. Kita alim, macam-macam kitab. Tapi Arab ni bahasa yang hebat, betul. Satu patah tu boleh diceritakan macam-macam. Sebab tu kita sekarang baca Quran time, satu hari satu patah. Dah 98 hari, betul? 98 hari 90 patah. Nampak? Sikit. Tu lama-lama macam bukit besok. Target dia apa? 604 muka surat. Maksudnya 604 perkataan bakal kita tahu makna dia. Satu patah tu macam-macam cerita, tuan-tuan. Bukan macam bahasa Inggeris. Satu bahasa Inggeris direct terus tahu itu makna dia. Tapi bahasa Arab ni satu patah tu boleh dielaborasikan macam-macam, didefinisikan. Ni cerita tadi, maksudnya dicerita salah satu, saya petik cerita dia. Bila matinya seorang ni, mati malam Jumaat. Hebat kematian tu. Mati pula bulan Ramadan, lagi hebat. Macam tuan guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, meninggal bila? 7 Ramadan, 12 tengah malam Jumaat. Wah, tuan. Kata Habib Zainal, dia raya dulu rupanya Tuan Guru Ismail Gamus. 7 Ramadan dah raya dulu. Raya di dunia selepas raya yang akan datang, nak masuk kubur tu, dia dah royo, dia kata. Bahasa jauh dia. Maksudnya bebas sebebas-bebasnya. Nampak pengalaman Tuan Guru Habib Zainal, tengok macam mana jenazah Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Pasal apa? Amalan dia terlampau dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau boleh cari nak mati dalam malam Jumaat, contohnya bulan Ramadan. Ni diceritakan, itulah salah satu calon-calon ke syurga yang hebat, tuan-tuan. Satu lagi cerita, bila orang yang beramal ni, bila matinya orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, mati saja menangis dua makhluk, satu langit, satu bumi. Bumi menangis pasal apa? Bumi menangis pasal hilangnya makhluk yang selalu ingat Allah Ta'ala. Hamba yang sujud dengan Allah Ta'ala dah tak ada. Hamba yang selalu zikrullah dah tak ada. Berhenti terus. Menangis bumi, menangis yang amat sangat sebenarnya. Pasal apa? Dah tak ada hamba tu yang sebut nama Allah Ta'ala, dah tak ada. Bumi ni sebenarnya, tanah tu seronok bila hamba Allah Ta'ala tu tak berhenti zikrullah, ingat terus dengan Allah Ta'ala. Mana dia pijak, di situ tempat dia. Bukan dia berpijak bumi dia nyata, tak. Mana dia pijak, dia tetap ingat Allah Ta'ala. Menangis bumi. Masuklah hamba tu ke dalam liang lahat. Apa kata bumi? Aku peluk engkau macam ibu memeluk baby dia. Allah, tuan-tuan, cuba kena renung. Cuba renung kita ni dengan tanah macam mana. Ya, bimbang tak? Bimbang sebenarnya, tuan. Kata Ustaz Ahmad Dasuki, pernah satu cerita dulu zaman Rasulullah, bila Nabi tengok sahabat tu masuk saja ke dalam liang lahat, jenazah tu terkena tanah dan macam ada dentuman yang hebat. Sahabat tu cuma dia silapnya istinja tak bersih, buang air kecil tak bersih, kena dentuman. Nampak? Seksa kena tanah, tuan. Bukan calang-calang tanah tu, kita nampak relax je tanah tu. Tapi bila kita dah jadi jenazah, hentaman tanah tu terlampau dahsyat. Apalagi yang buat maksiat. Sahabat tu bukan buat maksiat. Sahabat tu silap sikit tak bersih. Tak bersih buang air kecil. Ada tak Rasulullah SAW ajar macam mana kita nak buang air kecil, tuan? Ada tak ada? Ada, tuan. Duduk menyangkung, berdehem,
3 kali. Bersihkan. Ya, nak masuk tandas, kain tu jangan meleret atas lantai. Kita kadang-kadang tak perasan tu. Macam-macam pesan. Kita bukan pesan orang lain, pesan yang dalam rumah kita tu, ahli qaryah dalam rumah kita tu. Tolong pesan pasal kita sebagai pemimpin. Kita kadang-kadang sibuk sebagai pemimpin kat luar, betul? Macam-macam kita kata. Kita yang jadi pemimpin dalam rumah tak sedar-sedar lagi kita sedang memimpin satu lagi grup mikro, betul? Tu kena renung. Ya, kena seksa tuan. Buang yang kecil. Kan Nabi pernah lalu satu kubur, ya, 2 kubur. Satu kubur tu diseksa, Nabi dengar terang-terang, terjerit-jerit. Kuda ke unta Nabi terduduk-duduk pasal binatang dengar apa yang berlaku di dalam liang lahat. Satu lagi kubur yang suka membawang. Faham membawang? Bukan potong bawang. Potong bawang, alhamdulillah. Kalau dia tak ada kerja, potong bawang, mulut senyap, potong bawang, banyak sepakul, buat bungkus, goreng, jadi bawang kering. Dapat tak duit? Tu potong bawang. Bukan membawang, kan? Membawang ni bahasa sekarang. Tak tahu macam mana budak-budak dapat perkataan tu. Ya, mengadu domba, bercerita hal orang, bercerita hal sini. Sekarang tak payah cerita. Sekarang dalam ini. Allah, tuan-tuan. Dulu cerita seorang ke seorang tersebar 2-3 orang aja, betul? Sekarang sekali blast berapa orang, tuan-tuan? Satu grup. WhatsApp 200. Telegram 200 lebih. 200 kali lagi 200. Berapa? Satu daripada 200 tu gandakan lagi 200. Berapa? Tak mati level, tuan-tuan. Daripada VIP jadi manager terus, betul? Allah, tuan. Dapat Mercedes tu. Tu kena renung, tuan-tuan. Tu mengadu domba. Satu lagi yang beristinja tidak bersih. Dua-dua tu kena seksa. Allah, ni nampak tu bumi kita ni, siap-siaplah nak masuk bumi. Biar bumi menangis. Bila menangis, sayang tak kita? Dia sayang kita. Masuk yang liang lahat, bumi peluk kita macam baby dipeluk ibu dia sendiri. Tanah tu peluk. Kita pula suka nak tidur ya tak miss al-muq. Jangan kita tunggu My Quran Time je. Itu My Quran Time dengan TV kita, dengan kita internet, betul? Kita dengan Quran tu macam mana? Kita sendiri dengan Quran. Tu lama dah kita, tuan-tuan, hidup, betul? Kita ni kena renung. Nabi berjuangkan Quran tu sampai kita boleh baca depan TV, siap baris, siap berdengung, siap tajwid, siap tadabbur, siap color, dizonkan color, patah balik ada color dia untuk patah balik. Allah, tuan-tuan, nikmat baca Quran. Rasulullah SAW perjuangkan sampai ke level ni sekarang. Siap ada My Quran Time, hashtag Instagram, hashtag YouTube, semua ada, betul? Kita tak baca juga, tuan-tuan. Apa benda kita nak jawab dengan Allah Ta'ala nanti? Ditanya tak? Dia akan tanya. Ditunjuk kitab tu. Kenal tak ni? Allah. Kalau baca, kalau ikut My Quran Time, alhamdulillah. Tapi kalau tak, langsung ambil tahu, tuan-tuan, 4 jam yang diulang penuh tu, 24 hour dalam Facebook. Kita tak renung juga. Nak cakap apa? Ya, sendiri mau fikirlah, betul? Tu kena renung kita. Cari jalan, maknanya bumi menangis. Yang satu lagi, langit menangis. Ditulis dalam kitab ni. Langit menangis pasal apa? Langit menangis pasal ada 2 pintu yang langit ada. Satu pintu rezeki. Satu lagi pintu masuknya pahala kebajikan hamba Allah tersebut. Bila mati je hamba Allah Ta'ala tu, dua-dua pintu tertutup. Betul? Pintu rezeki tutup. Kawan tu tak mati lagi, kita suap dia nasi bubur, suap dia air, keluar balik, tuan-tuan. Pasal apa? Putusnya rezeki dia, habis. Suaplah bubur pun. Nak makan nasi tak boleh, suap bubur. Beli bubur bukan bubur yang buat kat rumah, beli McDonald. Sedap tak? Memang sedap, betul? McDonald. Siap beli pie lagi, pie apple, betul? Allah, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah putuskan rezeki dia. Masuk tak dalam mulut? Tak masuk. Akhir siapa yang makan? Yang tukang suap tu makan balik. Pasal atas tak ada selera, betul? Tu kena renung kita. Pintu rezeki tertutup. Yang kedua, pintu pahala kebajikan itu pun putus, tertutup bila hamba Allah Ta'ala tu mati.
Maut sudah sampai. Alhaakumut takasur, ataupun surah Sajadah. Ada tak surah Sajadah? Subuh-subuh Jumaat Tok Imam baca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum sampai turja'un. Itu maknanya kena renung kita ni di follow oleh malakul maut, cabut nyawa kita, putus kebajikan kita. Sedekah macam mana pun tak jadi apa, tuan-tuan. Kecuali infak, kecuali wakaf. Ada tak wakaf? Disebutkan dalam My Quran Time. Ada bab wakaf, ada bab infak, sebelum disebutkan bab riba. Ada tak bab riba? Ada, tuan-tuan. Jangan main-main dengan riba. Kata Ustaz Fazrul, Allah bukan haram, Allah perang. Allah laknat orang yang bersekongkol dengan riba. Wah, tu kena renung kita. Ya, dah tahu, dah tunjuk dalam Quran. Kalau tak baca itu memang orang buat tak tahu, betul. Tapi bila kita tengok diselongkarkan satu page ada cerita bab riba, bab hutang ada. Hutang satu ayat 282 Al-Baqarah, betul. Satu muka surat, satu ayat tu satu muka surat. Ustaz Tirmizi baca mengah pasal apa? Satu muka surat, satu ayat. Nampak? Pasal hutang. Hutang dengan Allah Ta'ala, hutang dengan bank, hutang dengan rumah, hutang loan rumah, loan kereta, perbankan Islam. Ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Sebab tu kita lebih lari pada riba, betul? Tak ada soal, tak ada pasal tak nak keluar pada riba. Ada. Maybank pun ada, perbankan Islam. Apa lagi M-Bank, ada apa lagi bank muamalat, bank Islam, semua ada perbankan Islam. Lari pada bab riba. Ni hutang tetap kena bayar. Hutang bank kena bayar. Pasal apa? Documented, ada akad, ada catatan. Quran pun ajar, ada catatan, ada dokumen. Hutang dengan orang, tuan-tuan, perlu catat. Saya kalau bila dibacakan ayat tu, saya menggeletar pasal kita ada hutang. Betul? Hutang rumah, hutang dengan orang, macam-macam. Bimbang, tuan-tuan. Pasal apa? Kemungkinan tak boleh masuk surga. Diceritakan salah satu ulama, ya, Nabi sahabat tu meninggal. Akhirnya Nabi tahu dia ada hutang. Sahabat yang mati tu ada hutang 3 dinar. Bukan 3 juta, tuan. 3 dinar je. Ya, bila 3 dinar bangun Nabi nak balik, tak jadi nak sembahyang. Sahabat meraung pada Rasulullah, rayu pada Nabi, ya Rasulullah, mohon Rasulullah jadilah imam untuk sembahyang. Tak apa, kami bayar hutang sahabat. Baru Nabi patah balik untuk sembahyang jadi imam jenazah. Tuan-tuan, cuba renung, tu dunia, belum di akhirat lagi. Kita bimbang besok kita lepas dunia, hutang tak bayar, lepas masuk akhirat, elok kita masuk surga, tak dapat. Elok kita tengok orang makan tupai king, musangking dengan tupai king, makan durian, kata Ustaz Fazrul, makan durian dalam surga, kita tengok jelah, tak dapat tengok, tak dapat pergi. Bayangkan, elok-elok sepatutnya. Tu kita ada boundary line, tak lepas. Pasal apa? Hutang kita dengan orang. Pastikan, tuan-tuan, cari jalan untuk lunaskan hutang sebelum kita mati. Faham ya? Tu tenang. Tadi saya disoal 1 jam, saya terpaksa jawab, ya. Adik-beradik ni redha pasal harta ibu ayah dia yang meninggal, ya. Ipar ni pula sibuk. Ya, pasal apa? Masih lagi tak dibagi-bagikan. Adik-beradik elok, ipar tu salah seorang pada suami pada anak perempuan tu sibuk dengan bab harta. Dikatanya pasal apa? Seorang tu uruskan harta tu masih lagi nama mak dia, tapi tak difaraidkan lagi. Sebab tu kita terpaksa advise dia, pasal tak ada ilmu faraid. Yang cantiknya nak bagi pahala orang yang dalam kubur tu, kita faraidkan dahulu. Dah faraid selesai, baru kita balik pada budi bicara, nak bagi sama rata. Boleh tak kita panggil lawyer? Boleh, tak jadi masalah. Yang penting orang yang dalam tanah tu dapat pahala first. Pasal Allah nak tengok anak-anak tu betul tak didikan dia. Bila anak tu betul didikan, anak-anak otomatik faraid harta pusaka. Bila dah dibagi faraid, baru ditukar balik dokumen tu dengan lawyer, tak masalah, bagi sama rata.
Bila bagi sama rata, apa kata anak-anak perempuan? Pasal apa? Bila faraid, anak perempuan dapat yang sikit, betul? Yang lelaki lebih. Ni kadang-kadang tamak sangat, tu dia cari jalan untuk faraid. Kalau dia nak rebut, tu kesilapan besar. Dia tak ada kasih sayang dengan adik-beradik. Tapi bila dah dari faraid, betul lelaki dapat lebih. Tapi bila dah ada budi bicara, berimannya orang lelaki ni, abang ataupun adik lelaki, sayang dengan adik-beradik, silaturahim, pasal dah dididik oleh mak dan bapak dia, dibagi pula sama rata. Apa rasa adik-beradik perempuan? Kan jadi hebat dia punya silaturahim, ikat cantik didikan ibu dan ayah. Batu kita ni jangan main-main dengan bab faraid. Faraid tetap faraid, baru tak timbul fitnah. Tu ya. Mana kita mengayau tadi? Boleh lagi? 8.20, betul? Betul? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, insya-Allah. Okey, balik pada kitab tadi ya. Tu hebatnya jadi orang yang masuk surga ya. Tinggi sama dengan Adam alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga itu muda semua, polos, halus dan tidak ada rambut kecuali di kepala, bulu kening, kelopak mata, sedang janggut kumis mereka dan tidak ada rambut kemaluan mereka tidak ada rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa 33 tahun. Putih rupanya, hijau pakaiannya, dihidangkan kepala mereka hidangan, maka datang burung dan berkata, hai waliullah, saya telah minum dari sumber salsabil dan makan dari kebun surga, buah-buahan dan buah-buahan, rasanya sebelah badanku, rasanya sebelah badanku masakan dan yang sebelahnya gorengan, maka dimakan oleh orang itu sekuatnya. Ini cerita hal surga. InsyaAllah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.
Boleh sambung sikit lagi? Boleh? Boleh? InsyaAllah. Sikit lagi, perenggan terbawah terus. Diceritakan keadaan kita di syurga, ya. Umur kita macam Nabi Isa alaihi salam, 33 tahun. Atau contohnya yang lain tu tuan-tuan boleh baca, ya. Pakaiannya hebat, makanan pun hebat, ya. Sumber yang hebat. Dan tiap orang wali mendapat 7 perhiasan. Tiap perhiasan berbeza warna dengan yang lain. Sedang di jari-jarinya ada 10 cincin terukir padanya. Tu ada 10 cincin. Jangan bimbang tuan-tuan, kalau kat dunia ni tak dan pakai cincin tuan-tuan, besok kat akhirat 10 jari 10 cincin tuan-tuan. Jangan bimbang, bukan ayah anda tu, ya. Ni kat surga. Dunia ni macam-macam perangai, betul, cincin sebagak-bagaknya. Cuba tengok yang pertama, cincin yang terukir padanya. Yang pertama, salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahtera kamu kerana kesabaran. Allah tu, orang yang sabar dekat dunia ni macam-macam Allah cuba, kita tetap sabar. Orang cakap, orang berak kata sabar, betul. Sabar ni jangan, ya? Jangan kita tak sabar. Allah cuba macam-macam, sabar kita. Kena renung. Ni kadang-kadang hilang sabar, dah masuk masjid terajang orang lagi. Ada tak ada? Cakap terus terang. Tak tahu negeri mana. Yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke surga dengan selamat dan aman. Surah Al-Hijri ayat 46. Maksudnya kita masuk surga hati yang sejahtera. Orang yang sejahtera yang boleh masuk surga. Orang yang sabar, tenang dia akan masuk surga. Ini terima, selamat dan aman. Yang ketiga, tilkal jannatul ti urismutumu ha bima kuntum ta'mal. Itulah surga yang diwariskan kepadamu kerana amal perbuatanmu. Masuk surga pasal perangai kita. Hebatnya kita di sisi Allah Ta'ala, tak ada masalah kita. Allah bagi Quran, kita terus baca. Bukan tunggu main Quran time. Nak tidur pun kita dengan Al-Quran. Contohnya Al-Mulk. Tuan-tuan tolong amal Al-Mulk. Tak baca di rumah, di surau habiskan dulu terus. Baca untuk apa? Untuk bimbang dihempuk. Bukan dihempuk, dihenyak oleh liang lahat tanah tu. Boleh, memang potensi besar untuk diremukkan. Antara dua tulang rusuk ni, kita akan diremukkan cucuk antara lain. Allah, tuan-tuan, janganlah sampai ke tahap tu. Kita ada peluang untuk dienakkan, perisaikan. Keempat, rufi'at ankum al-akhzanu wal humahu. Telah dihindarkan dari kamu semua risau dan duka cita. Masuk surga, tak ada bab bimbang, tak ada bab risau, tak ada bab apa yang kita duka citakan. Masuk secara gembira kita masuk ke dalam surga. Kelima, albaskumul khuli wal hulalu. Kami memberimu pakaian dan perhiasan. Itu yang kelima. Yang keenam, zawajakumul hurul ain. Kami kahwinkan kamu dengan bidadari. Jangan bimbang. Yang tak kahwin-kahwin tu jangan bimbang. Tak kira perempuan atau lelaki, dah tak ada jodoh, betul? Dah tak ada jodoh, jangan bimbang. Ada tak jodoh kita? Ada. Kat mana? Syurga. Nampak?
Itu yang ada orang lawak, ya, bukan buat lawak, ada dibacakan, ya. Sembahyang tarawih, betul? Tarawih tu. Malam ni tarawih dapat 2 bidadari. Suka tak tarawih? Suka. Pasal apa? Bidadari datang. Seronok dia. Kita jangan bimbang kata Datuk Seri Kamus, orang lelaki yang tak kahwin dah ada standby 2 bidadari. Tak dapat kahwin 2, kita dah standby 2 sana. Betul? Pasal sini tak berani langsung, ya. Tu. Yang ke-6, ke-7, walakum ma tastahi anfusu wa talazzu a'yunu wa antum fiha khalidun. Untukmu dalam surga segala keinginan dan menyenangkan pandangan matamu. Allah Ta'ala. Hebatnya bab surga. Mata tu tak terdaya. Bukan tak terdaya, semuanya senang belaka. Ke-8, rafaqtumul nabiyina was-siddiqin. Kamu telah berkumpul dengan para nabi dan siddiqin. Allah Tuhan, itu yang kita cita-citakan. Nak berkumpul zaman Nabi dah tak sempat, Nabi dah pergi. Kita dapat berkumpul di alam surga besok. Yang ke-9, sirtum sababan la tahramun. Kamu menjadi muda dan tidak tua selamanya. Pak, kita duduk dunia dah masuk 60, tua tak? Tua. Orang Perak kata tua, orang Negeri Sembilan kata tua. Betul? Allah, tak ada muda lagi, betul? Memang tua, cukup 70, 80, apa lagi 90, apa lagi 100, betul? Itu kena renung kita bab tu. Ke-10, sakantum fi jiwari man la yu'zil jiran. Kamu tinggal dengan tetangga dan yang tidak mengganggu jirannya. Allah, dapat jiran yang hebat. Sebab tu kita berlatih sekarang jiran dengan jiran, betul? Itu yang hebat. Jaga jiran kita. Pasal apa? Satu cerita, jiran ni sampai level Nabi cerita, jiran pun sampai ada hak untuk bab pusaka. Level dia. Sebab tu jangan kita sembahyang juga, surau-surau juga, tapi dengan jiran masalah besar. Tolong jaga bab jiran tetangga. Salah satu kita nak masuk ke dalam syurga. InsyaAllah takat tukul, ya. Dapat ni perenggan yang seluruh ni kita sambung bulan hadapan. Bab apa ni? Bab ingin mendapat kehormatan hendaklah menepati 5 perkara. Kita sambung akan datang. Mana yang baik, terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan doakan anak-anak saya. Ada 3 di Turki, tempat yang berlainan nak habiskan kitab. Mohon doakan, Quran habis, kitab tolong habis lagi. Sana PKP hebat, dah dekat 300,000, tapi manageable lagi, maksudnya boleh berurus lagi. Mohon tuan-tuan doakan biar cepat habis untuk mengaji kitab, insyaAllah. Dan satu lagi, siapa yang minat air zam-zam, tahun ni tak ada orang ke Mekah, betul? Saya ada stok air zam-zam, boleh jumpa saya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa anisharibna wa ahdih hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahsanna wa jabaru wa tasamna mimma qad allazi la yamut isrifanna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.